Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Ustaz Hamdan bin Hamid dari SMK Darul Ihsan Selayang Baru. Jom kita belajar pendidikan Islam. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 dalam bidang akhlak Islamiah, tajuk Adab Terhadap Orang Sakit. Dalam buku teks boleh tengok pada muka surat 199 hingga 200. Standard pembelajaran yang pertama, menyatakan dalil nakli tuntutan beradab terhadap orang sakit. Yang kedua, menerangkan adab terhadap orang sakit. Dan yang ketiga, menerangkan hikmah beradab kepada orang sakit. Okey, kita tengok dalil nakli. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udul marid wa at'imul ja'i' wa fakkul 'ani." Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya apa dia? Ziarahilah orang yang sakit. Ada perkataan apa? Ziarahilah orang yang sakit. Berikan makanan kepada orang yang lapar. Dan bebaskanlah tawanan. Dalam ni ada 3 yang Rasulullah SAW sebutkan. Yang pertama, ziarahi orang sakit. Yang kedua, beri makanan kepada orang yang lapar. Dan yang ketiga, bebaskan tawanan. Okey, inilah dalil nakli yang menunjukkan bahawa kita digalakkan untuk menziarahi orang yang sakit. Okay, seterusnya kita tengok doa ketika menziarahi orang sakit. Apakah doa? Doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia doa dia? Okey. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yu'afiyaka wa yashfiyak illa afahullah min dhalikal marad. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Apa maksudnya? Maksudnya, aku bermohon kepada Allah yang memiliki arasy yang tinggi. Semoga kamu diberi kesembuhan dan kesihatan. Hanya Allah yang menyembuhkannya dari penyakit itu. Maksudnya Allah saja yang menyembuhkan penyakit. Doa ini baik untuk kita menghafaznya. Boleh pelajar-pelajar hafazkan doa ini. Jadi bila menziarahi orang sakit, boleh kita baca doa ini. Okay, seterusnya kita tengok pula adab terhadap orang sakit. Apakah adab dia? Okay, yang pertama dari segi ibadah. Kita mendoakan kesihatan mereka. Macam doa tadi kita baca. Ataupun kita doakan, katakanlah kita tak hafaz, boleh doakan dalam bahasa Melayu. Kita doa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau permudahkanlah urusan sahabatku ini, Ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau agar Engkau menyembuhkannya. Dan tiada tempat untuk kami memohon selain kepada Engkau, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh kita doakan dengan doa dalam bahasa Melayu. Tapi pastikan kita dahulukan dengan puji-pujian terhadap Allah, selawat kepada Rasulullah SAW. Itu adab berdoa pula. Okay, yang kedua, membantu mereka yang ingin melakukan ibadah.
Jadi sekiranya seseorang itu ingin melakukan ibadah, misalnya orang yang sakit itu, katakanlah keluarga kita, ibu bapa kita ke, kita bantu dia. Katakanlah dia nak beribadah, nak semayang. Macam mana cara untuk dia nak mengambil wuduk? Boleh kita bantu. Ambilkan spray. Kalau dia tak boleh, kita tolong spraykan. Ataupun kita gunakan air dalam botol pun boleh. Itu cara-cara bagaimana kita nak berwuduk kan, menggunakan air yang sedikit. Jadi kita bantu dia untuk mereka melakukan ibadah. Yang seterusnya dari segi emosi. Dari segi emosi, okay, kita memberikan semangat dan motivasi agar mereka sabar dan redha. Jadi bila kita melawat orang sakit ni, adab dia dari segi emosi kita bagi semangat. Katakan kan kepadanya, ini Allah SWT sayang kepada kamu. Allah SWT nak uji kamu. Kalau kamu sabar, Allah SWT angkat darjat kamu. Kalau dalam syurga nanti, diangkat ke syurga yang lebih tinggi. Kita bagi semangat kepada dia. Kan? Untuk dia menghadapi ujian tersebut. Yang kedua dari segi emosi tadi, dia tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu ketenteraman mereka dengan bunyi bising dan tempoh ziarah yang lama. Maksudnya kalau kita datang kan, kadang-kadang kita datang menziarah itu mungkin ramai kan. Jangan kita duduk berborak, suka-suka berborak kan. Kita tidak peduli kepada orang yang sakit yang kita melawat itu kan. Kadang-kadang kita bising, tak boleh, itu tidak beradab. Ataupun kita ziarah dia terlampau lama. Jadi pastikan tempoh ziarah itu tempoh yang singkat kan. Okey, baik. Seterusnya dari segi fizikal pula, adab dia apa dia? Memastikan tempat dan tubuh badan pesakit sentiasa bersih. Contohnya kalau pesakit tersebut keluarga kita, jadi pastikan tempat dia tidur, pastikan kita basuh dahulu, cadar dia ataupun tubuh badan dia kan sentiasa bersih. Kemudian yang kedua, menyediakan keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit kan. Kadang-kadang mungkin dia perlukan kepada apa dia? Tempat dia tu dengan tandas dekat. Jadi pastikan duduk di bilik yang berdekatan dengan tandas untuk mereka memudahkan mereka untuk pergi ke tandas contohnya. Itulah di antara adab terhadap orang yang sakit. Seterusnya, hikmah beradab kepada orang sakit. Apakah hikmah beradab kepada orang yang sakit ini? Yang pertama, hikmah dia menggembirakan pesakit. Agar hatinya tenang dalam menempuh ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kalau orang sakit ni datang sahaja pelawat, dia rasa tenang. Kalau pelawat itu mendoakan, memberi semangat, memberi motivasi kepada dia, hati dia akan tenang. Jadi itu akan menggembirakan pesakit. Tapi kenalah ikut adab-adab tadi. Yang kedua, mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat. Jadi kita datang, katakanlah jiran kita, ataupun sahabat kita, ataupun keluarga kita, kita datang akan mengeratkan lagi ukhuwah. Sebab apa? Sebab kita ingat dia ketika dia sakit. Kita ziarah dia. Jadi ikatan ukhuwah silaturahim itu akan bertambah erat. Agar hidup diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, melahirkan keinsafan kerana diberikan nikmat kesihatan setelah melihat penderitaan pesakit. Jadi sebab tu bila kita pergi melawat orang sakit ni, kita akan rasa insaf. Ya Allah, ya Tuanku, alhamdulillah aku ni masih lagi diberi kesihatan yang baik, masih boleh berjalan lagi. Tengok kawan aku ni, tengok sakit, tak boleh nak bergerak contohnya. Bila kita tengok penderitaan pesakit tersebut, jadi kita rasa insaf, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah di antara hikmah beradab kepada orang sakit. Jadi insya-Allah, terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, share
dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video-video yang terbaru yang akan dikeluarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.